Okay, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua pagi ni sihat? Suara saya lain ya? Apa dia? Tak nampak? Oh, tak ada gambar Ustazah? Tak apa, Ustazah kat sini. Ustazah kat sini, tak apa. Okey, tak ada. Jangan risau. Yang di rumah akan ada slide dia. Kita belikan link pautan untuk di-download, untuk dimuat turun. Siapa yang ikuti Telegram saya juga, kita kongsikan di Telegram Ustazah Sakinah. Nota itu. Mungkin nanti Kak Zah boleh forwardkan ke WhatsApp group Muslimah yang ikuti kuliah saya ni, nota tu. Kalau sesiapa yang nak download sekarang pun boleh. Okey, boleh ambil di link ini sebelum kita mulakan kuliah. Mungkin ada yang nak siap-siap untuk lihat perbincangan kita. bit.ly/kdmydrss. Okey, boleh download nota di pautan yang saya sediakan. Okey, baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam satu kuliah yang khas, ya, perbincangan yang khusus berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Jadi kita tak bincangkanlah, ya, sebagaimana biasanya setiap pagi tentang kitab wuduk kita, iaitu kitab Fathul Bari. Jadi pada pagi ini satu topik yang akan kita bawa khusus, ya, bagi kita mengambil ibrah, iaitu pengajaran dari peristiwa yang berlaku, yang dianggap sebagai mukjizat, ya, terbesar, yang berlaku, antara yang terbesarlah berlaku ke atas Nabi SAW. Baik, jadi topik kita pada pagi ini ialah berkaitan tentang ujian, ya, berkaitan ujian. Bagaimana ujian dalam kehidupan manusia mampu membentuk kepribadian dirinya menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Ya, ini kita punya fokus dalam perbincangan pada pagi ini. Jadi kita nak ambil kisah Isra' Mi'raj itu tadi sebagai antara perkara yang mana membentuk diri Nabi SAW sebagai insan yang memiliki keteguhan jiwa. Ya, sebagai insan yang memiliki keteguhan jiwa. Namun sebelum itu, kita lihat begini. Kita manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini, sejak awal lagi penciptaannya, kita takkan terlepas dari sebarang ujian. Itu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Okey, mungkin slide-nya jauh, boleh catat surah Al-Insan ayat yang kedua. Dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu
sami'an basira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang penciptaan manusia. Yang mana Allah kata sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang bercampur. Tu air mani lelaki dan wanita yang bercampur itu, itu cara penciptaan manusia sedemikian. Namun, di dalam ayat ini, selain daripada Allah sebutkan tentang percampuran air mani lelaki dan wanita yang menjadi faktor lahirnya kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bahawa nabtalihi. Ada satu perkataan di situ Allah sebut nabtalihi. Jika di dalam slide saya warnakan ia dengan warna merah. Ya, maksudnya ialah kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Jadi dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala highlightkan, Allah tekankan di sini perkataan nabtalihi untuk menunjukkan kepada kita bahawa manusia Allah ciptakan antara tujuannya ialah Allah berikan kepada mereka dengan ujian. Dan apabila kita merujuk dalam kitab Imam Al-Qurtubi, iaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi ketika beliau mentafsirkan ayat ini, iaitu pada kalimat nabtalihi, dia jelaskan begini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah uji manusia ini dalam urusan yang baik dan juga yang tidak baik. Betul tak? Dalam hidup kita ni, ujian dalam hidup kita ni, okey saya nak tanya dulu, ada ke orang rasa yang hidup dia tak pernah diuji dalam hidup ni? Kak Sum, pernah tak rasa hidup ni Allah tak pernah uji? Oh, ujian, dia kata. Ujian, jangan cakap, ujian hidup kita ni, jangan cakap. Ya, kita, bagi saya beginilah, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dalam kehidupan kita ni, dia masing-masing. Setiap daripada diri kita ada ujian yang tersendiri. Ujian saya tak sama dengan ujian muslimah-muslimah yang datang di sini. Kan berbeza-beza. Tetapi ujian tetap ujian. Ujian tetap ujian. Dan ujian, jika kita lihat pada pentafsiran Imam Al-Qurtubi di sini, Allah uji kita dalam urusan yang baik dan Allah uji kita juga dalam urusan yang tidak baik. Kenapa ada dua kategori ujian itu tadi? Kita lihat di sini. Dijelaskan kepada kita, jika Allah menguji hamba-Nya dengan hal yang baik, kenapa? Ia adalah untuk menguji kesyukuran kita kepada Allah. Ya, Allah berikan kepada kita dengan kesenangan, ini adalah ujian. Allah berikan kepada kita dengan kebahagiaan, ia adalah ujian. Antaranya ialah Allah nak lihat sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah. Di atas nikmat-nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan kebiasaannya kita melihat ujian itu daripada sudut yang tidak baik, bukan? Ya, kita lihat ujian itu benda yang susah, yang sukar, yang mencengkam jiwa dan perasaan kita, yang mengalirkan air mata kita. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sedemikian rupa? Ialah untuk menguji kesabaran kita. Jadi ujian dia dua keadaan itu. Allah berikan kepada kita dengan perkara-perkara yang baik, ia juga adalah ujian untuk Allah uji. Allah lihat kesyukuran kita itu bagaimana. Ada tak kita bersyukur kepada Allah? Allah kurniakan kepada kita dengan zuriat contohnya. Kita bersyukur ke tidak kepada Allah? Sebab ada orang Allah tak berikan kepada dia dengan zuriat. Tunggu bertahun-tahun, ya Allah. Sampai dah tak tahu dah nak ikhtiar macam mana dah, ada orang begitu. Allah uji. Jadi kita yang Allah berikan dengan zuriat ni, bagaimana kita ni? Bersyukur ataupun tidak kita ni? Ini masanya untuk kita muhasabah. Atau kita rasa menyusahkan je aku ni ada anak. Kan? Susah betul lah ada anak. Bagus tengok Sakinah tu tak ada anak. Relax je dia hidup dia. Ya Allah. Hai.
Nak pergi mengajar mana-mana pergi dia tu kan senang je tak ada anak. Bolehlah dia tak ada anak. Kita cakap gitu. Senang je. Bolehlah dia buat nota panjang-panjang tak ada anak. Orang cakap gitu pada kita. Mungkin orang cakap gitu pada kita, kita tak tahu kan orang cakap apa di belakang kita. Tetapi, kita yang Allah berikan ada anak ini bagaimana keadaannya? Seharusnya ia semakin mantap lagi usaha kita. Daripada sudut mencari pekerjaan, kan daripada sudut kita usaha untuk memantapkan ekonomi keluarga, makin bagus pekerjaan kita. Kerana apa kita fikirkan kita ada anak, kita ada zuriat keturunan yang mana mereka akan mencontohi diri kita. Gitu keadaannya. Jadi setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kita, ya, berupa nikmat, berupa ujian, ia tetap dianggap sebagai sesuatu yang Allah nak lihat bagaimana diri kita ini menjadi seorang hamba. Adakah semakin bersyukur atau semakin tidak? Adakah semakin sabar atau semakin menurun rasa sabar kita ini dalam setiap sesuatu yang kita hadapi? Kerana Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita dalam surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Ya, surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Boleh catat terlebih dahulu. Surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Allah beritahu kepada kita, manusia memang begitu ciptaannya. Aku ciptakan mereka dalam keadaan yang silih berganti ujian tanpa henti. Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesusahan. Tidak kira daripada sudut jasmani ataupun rohaninya. Begitu keadaannya Allah ciptakan. Tadi dalam surah Al-Insan, Allah beritahu kepada kita, kami ciptakan manusia ini untuk kami uji mereka. Jadi ujian itu ia sentiasa dalam bentuk fi kabadin. Iaitu dalam bentuk dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar. Sebab itu ketika Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Balad ayat yang keempat itu tadi, dia kata apa? Dia datangkan kepada kita dengan riwayat demi riwayat untuk menunjukkan kepada kita begitulah penciptaan manusia. Pelbagai pendapat dipetik oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Dalam kitab itu, pertama sekali diambil pendapat Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ketika dia melihat ataupun ketika dia mentafsirkan ayat ini, iaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa dia kata? Manusia Allah ciptakan dalam keadaan dia susah untuk mencari kehidupan. Dalam hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala tak biarkan kita ni lahir-lahir terus senang. Ya, ada banyak keadaan-keadaan yang perlu kita tempuhi. Yang mana bila kita nak cari satu ataupun sebuah kehidupan yang stabil, sebuah kehidupan yang tak kira sama ada ia berkaitan dengan dunia ataupun akhirat kita, kedua-duanya adalah perkara yang betul-betul menyukarkan kita. Kita nak cari kebenaran dalam kehidupan, adakah ia senang? Susah. Banyak perkara yang perlu kita tempuhi. Atau kita nak letakkan kebahagiaan dalam keluarga kita, senang ke susah? Susah, bukan mudah. Jika pasangan kita tak sama pemikiran dengan kita, kan, dia pun ada mindset dia, dia ada vision dia, ya, dia ada pelbagai macam yang dia inginkan. Kalau kita tak selari daripada sudut untuk meletakkan kebahagiaan rumah tangga kita itu bagaimana bersama dengan pasangan kita, sukar untuk kita cari titik pertemuan di mana letaknya kebahagiaan. Jadi ia memerlukan kepada usaha.
ketika kita nak cari kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitulah Allah ciptakan kita ini sebagai manusia. Seterusnya kita lihat Ikrimah. Kita ada pendapat Ikrimah di sini. Yang mana dia kata, bila Allah kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia pada keadaan yang mana dia hidup dalam keadaan susah dan sulit itu tadi. Yang sukar itu tadi. Maknanya ada kesusahan dan penderitaan dalam hidup dia. Ya, ada kesusahan dan penderitaan dalam hidup dia yang perlu dia tempuhi. Begitu juga Qatadah. Ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Ada pelbagai macam kesusahan. Ada pelbagai macam kesusahan. Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak uji kita daripada sudut kebahagiaan, kadang-kadang Allah uji kita daripada sudut kesihatan kita. Kan? Sebab itu tadi saya kata, Allah uji kita ini daripada sudut yang berbeza. Pelbagai. Mungkin Allah tak uji kita daripada sudut penyakit, tapi teman kita ada Allah uji daripada sudut penyakit. Ya, Allah tak uji kita daripada sudut rumah tangga, tapi teman kita ada Allah uji daripada sudut rumah tangganya. Begitu. Ada orang Allah tak uji dia daripada sudut anak-anak, tapi kita Allah uji daripada sudut anak-anak. Maknanya kenapalah anak aku degil ketegaknya, ya Allah. Dah cakap banyak kali, kita tengok anak orang tu, senyap ya anak tu ya. Betul tak? Kadang-kadang kita heran, macam mana kau didik anak kau Diam je anak kau, ya Allah. Bawa pergi masjid, diam je anak kau. Anak aku keluar rumah, ya Allah, macam Tarzan. Kan kita fikir tentang anak kita kan, ya Allah, sampai kita rasa segan nak bawa anak kita keluar. Ujian namanya. Ya, ini ujian. Sebab tu tadi ujiannya berbeza. Ada orang, ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan jodoh, senang aja. Cerai kahwin, cerai kahwin, cerai kahwin. Tapi ada orang tak. Ada orang tak, Allah tak uji. Allah tak berikan dia dengan kemudahan begitu. Lama kau cerai, tak kahwin-kahwin kau Padahal kau cantik kau. Macam tu kan. Cantik je engkau ni, tapi tak kahwin juga engkau ni ya. Allah uji dalam keadaan sedemikian. Dia tak sama muslimah. Ya, keadaannya berbeza-beza. Jadi kita ni, sebab tu di sini Al-Hasan, sekali lagi ya, ketika dia letakkan dekat situ, tentang pentafsiran surah Al-Balad ayat yang keempat itu tadi. Al-Hasan, dia kata gini, manusia, bila Allah kata Allah ciptakan dia fi kabadin itu tadi, maknanya manusia ini dalam keadaan kehidupan dia menanggung kesusahan hidup di dunia dan dia memikul beban di akhirat. Bila kita masuk kepada pentafsiran Al-Hasan, dia berikan kepada dua keadaan. Jika tadi kan, daripada pendapat Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, Qatadah, dilihat pada sudut dunia saja. Tapi bila masuk kepada pentafsiran Al-Hasan di sini, dia lihat pada dua keadaan, dunia dan akhirat. Sebab hidup kita ini, kita bukan hanya ada kesusahan di dunia. Tetapi setelah kita mati nanti, di alam barzakh, kita berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Lihat bagaimana keadaan kita ketika kita di dunia. Begitu juga bila kita di akhirat kelak, ada pelbagai macam kesusahan yang bakal kita hadapi. Ya, daripada keadaan kita dikumpulkan di padang mahsyar, masuk kepada waktu Allah hitung amal kita, sampailah nanti pelbagai macam ya, sampailah kita berada di titian sirat. Ini semua kesusahan demi kesusahan. Begitu keadaannya Allah ciptakan manusia. Jadi senang kita lihat begini muslimah. Kita takkan terlepas ya daripada ujian demi ujian. Allah takkan biarkan kita. Bila dilahirkan sahaja kita ni di muka bumi, ada ujian yang telah Allah tetapkan untuk diri manusia itu.
Ya, ada ujian yang Allah tetapkan untuk diri manusia itu berdasarkan kepada ayat-ayat yang telah saya tampilkan tadi. Sebab nanti ada orang tanya, kenapa ya Ustazah Allah asyik uji saya je? Kenapa Allah tak uji orang lain? Tak ada. Orang lain Allah tetap uji. Ya, orang lain ujiannya tetap ada. Sebab kita lihat begini. Nabi SAW juga begitu keadaan hidupnya, bukan? Nabi, seorang Nabi yang kita panggil sebagai Khalilullah. Kekasih Allah. Allah tak lepaskan dia dari ujian demi ujian. Tetap Allah berikan kepada seorang Nabi. Antaranya kita lihat Nabi kita, Nabi SAW. Allah berikan kepada dia dengan ujian demi ujian. Antaranya yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini, kita lihat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang berlaku ke atas Nabi SAW. Allah uji Nabi dengan ujian yang bertimpa-timpa. Sehingga Nabi rasa sesak jiwanya. Memang sebelum itu pun Allah dah uji Nabi dah. Ya, Allah dah uji Nabi dah sebelum kes-kes ini, sebelum apa yang nak kita bincangkan ini, Allah dah uji Nabi dah, memang. Sejak Nabi SAW, Allah angkat baginda menjadi seorang Nabi dan Rasul, ujiannya sudah bermula. Ujiannya sudah bermula. Tetapi biasa dalam hidup kita ini, ada waktu-waktu, ada masa-masa yang kita rasa ujian itu bagaikan langit yang menimpa kita. Betul tak? Hidup kita begitu. Ada masanya kita memang biasa Allah uji dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang ada satu bentuk ujian yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Kita rasa kita dah tak boleh nak bangun dah. Ada begitu bentuk ujiannya. Sama juga dengan Nabi SAW. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, pertama kita lihat Nabi, Allah ambil isterinya yang tercinta. Allah wafatkan Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan wanita yang kita panggil tulang belakang kepada dakwah Islam di Makkah. Yang support Nabi, yang beri support kepada Nabi ini daripada sudut jiwanya, hartanya, semangat, semua. Daripada hujung rambut ke hujung kaki ni, Khadijah memperuntukkan dirinya pada dakwah, support Nabi. Tapi Allah wafatkan Khadijah pada masa itu. Rasa hilang sayap kirinya. Ya. Kita kalau kematian suami kita macam mana rasanya? Yang belum lagi jangan rasalah. Yang sudah tu mesti dapat faham ya. Rasanya tu, Allah Ustazah, sakitnya tu kita rasa lembik kaki kita. Lembik tau kaki ni. Bila Allah matikan suami kita, lembik kaki tu. Rasa dah tak boleh bangun dah. Jiwa ni baik-baik mantap, dia jatuh. Rasa jantung tu putus. Rasa jiwa semangat pergi ikut sekali dengan arwah suami kita masuk dalam liang lahat. Rasanya begitu. Yang dah rasa dia fahamlah ya, perasaannya gitu. Ujian begitu. Itu yang Nabi rasa. Lebih-lebih lagi kita lihat Khadijah radhiyallahu anha bukan sebarangan wanita di sisi Nabi. Hingga ke akhirnya Khadijah sentiasa menjadi nama yang disebut-sebut oleh Nabi. Sampai menjadi kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kenapa nak sebut-sebut wanita yang dah merekah bibirnya tu? Macam dah tak ada perempuan lain dah. Dia marah Nabi kan? Sebab dia jealous. Dia jealous. Aisyah kata apa? Sedangkan Allah dah gantikan untuk engkau wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi tak terima. Nabi tak boleh terima apa yang Aisyah kata. Nabi kata apa? Allah tak pernah gantikan untuk aku wanita yang lebih baik dari dia. Ma abdalani Allahu khairan minha. Itu kata-kata Nabi.
Allah tak pernah gantikan pada aku walaupun aku ada ramai isteri pada masa itu. Tapi Allah tak pernah gantikan untuk aku wanita yang lebih baik dari dia. Itu kata Nabi kepada Aisyah. Untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Khadijah radhiyallahu anha, tapi pada masa itu bayangkan ketika Allah mematikan ataupun wafatkan Khadijah, pasti perasaannya, rasa sedihnya begitu hebat. Kemudian beberapa bulan setelah itu, kalau kita rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang telah dikarang ataupun disusun oleh Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ini sebuah kitab sejarah yang begitu hebat. Ataupun boleh juga sila rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, iaitu Fiqhus Sirah. Dalam kitab-kitab ini menyebutkan beberapa bulan setelah itu Allah jemput pakciknya, iaitu Abu Talib. Ini juga kita panggil insan-insan yang penting dalam hidup Nabi. Insan-insan yang penting dalam hidup Nabi ini Allah ambil satu persatu. Kita tak kata setahun setelah itu, 2 tahun kemudian, 15 tahun setelah itu, tidak. Tetapi jangka masanya begitu dekat. Kita belum settle lagi ni, bersedih di atas satu kematian. Tapi kemudiannya Allah uji dengan kematian yang satu lagi. Walaupun kita kata, Allah Ustazah, Abu Talib tu bukan Islam pun. Betul, Abu Talib bukan seorang Muslim. Tetapi kita lihat bagaimana peranan Abu Talib dalam dakwah Nabi. Walaupun dia non-Muslim, tetapi dakwahnya begitu besar. Maksudnya dia bantu Nabi tu dalam dakwah tu begitu besar. Dia support Nabi. Dia antara orang yang mana kalau ada sesiapa nak sentuh Nabi, orang tak berani. Kerana ada Abu Talib. Mereka hormat pada Abu Talib. Mereka tak berani untuk sentuh Nabi SAW. Sebab Abu Talib sayang kepada Nabi. Nabi juga begitu. Saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Sebab itu bila Nabi doakan supaya Allah berikan hidayah kepada Abu Talib, apa kata Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta. Muhammad, kau takkan sekali-sekali boleh memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Sebab hidayah itu dia milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Di sini Allah takdirkan Abu Talib, dia meninggal dalam keadaan yang tidak menerima hidayah Allah. Walaupun hidayah itu sebenarnya sudah berada di depan mata dia. Tapi dia tak nak ambil hidayah itu. Namun Abu Talib adalah insan yang Nabi sayang. Kita lihat begini muslimah. Setelah kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, penentangan ke atas dakwah Nabi semakin dahsyat. Mereka semakin berani. Sebab apa? 2 insan penting ini tidak ada di sisi Nabi. Musyrikin Makkah pada masa itu, mereka melihat Abu Talib sudah tak ada. Inilah masanya untuk kita tekan Muhammad. Untuk kita bully tu Muhammad ni. Nak bully Muhammad ni. Supaya apa? Dia tinggalkan dakwah dia. Jangan lagi dia sebut-sebut tentang dakwah dia. Jangan lagi dia sibuk-sibuk untuk suruh kita ni sembah Allah. Mereka ni buat penentangan demi penentangan. Sehingga Nabi rasa dakwah itu perlu disebarluaskan pula di luar kota Makkah. Ini yang menyebabkan antara usaha Nabi ialah pergi ke Taif. Ya, Nabi pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah baginda. Namun kita lihat apa yang berlaku di Taif. Saya kira ramai di kalangan kita yang tahu ya apa yang berlaku di Taif. Adakah dakwah Nabi di Taif itu diterima? Tak. Orang tak terima dakwah Nabi di Taif.
Bahkan Nabi kata penentangannya lebih dahsyat daripada di Makkah. Penghinaannya juga lebih dahsyat dari di Makkah. Tak sama sebagaimana apa yang berlaku di Taif dengan apa yang berlaku di Makkah. Penghinaannya lebih dahsyat. Cuba buka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lihat bagaimana Syekh Al-Mubarakfuri dia ceritakan apa yang berlaku ke atas Nabi SAW. Nabi dihalau, dilempar dengan batu sehingga dia kata apa? Sandal Nabi, selipar Nabi ni basah berlumuran dengan darah baginda sendiri. Begitu sekali keadaannya. Nabi akhirnya keluar dalam keadaan yang kalau kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi ceritakan kepada Aisyah, aku keluar fantalaqtu, aku berundur, aku keluar daripada tempat itu. Wa ana mahmumun ala wajhi. Dan aku dalam keadaan yang begitu sugul, begitu sedih sekali. Tak dapat aku ungkap bagaimana kesedihan aku ketika aku keluar daripada kota Taif. Sedih sangat-sangat Nabi. Dan itu Nabi kata, ia adalah rasa dia, Nabi kata kepada Aisyah, rasanya lebih dahsyat daripada apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Ya, lebih dahsyat daripada apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Dan setelah beberapa masa kita lihatnya, lepas Allah Subhanahu Wa Taala ambil Khadijah, Allah ambil Abu Talib, kemudian berlaku penentangan yang hebat di Makkah yang menyebabkan Nabi SAW keluar daripada Makkah pergi ke kota Taif, cuba untuk menyebarkan dakwah, untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk Taif, tapi kemudiannya tidak berjaya. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi dalam satu peristiwa yang ini kita panggil sebagai Isra dan Mi'raj. Riwayat hadis berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ini ada banyak ya muslimah. Ada banyak, ada pelbagai versi, ada pelbagai riwayat, ada pelbagai sanad, ada pelbagai lafaznya. Tetapi dalam masa yang singkat kita ni pada pagi ini, ya, saya petik perbincangan Isra Mi'raj berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Nabi kata ada satu keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi dengan seekor binatang ataupun kenderaan tunggangan kita panggil. Kenderaan tunggangan ini namanya disebut sebagai buraq. Ya, al-buraq. Yang mana Nabi kata utitu bil buraqi. Aku didatangkan dengan buraq. Buraq ini Nabi explain dalam hadis itu, wa huwa dabbatun abyad. Dia adalah binatang tunggangan yang berwarna putih. Ya, binatang tunggangan yang berwarna putih. Fawqal himari wa dunal baghli. Maksudnya apa? Lebih besar dari keldai dan lebih kecil dari baghal. Lebih besar dari keldai, lebih kecil dari baghal. Baghal tu apa? Keldai juga. Keldai apa? Dia ada kacukan. Oh, keldai kacukan. Oh. Yang dikacuk dengan apa? Apa dia? Kuda. Kuda. Ya ke?
Macam-macam ulama' ke depan ni. Macam-macam kacukan dia bagi. Nasib baik tak cakap kucing ke. Okey, baral ni adalah kacukan. Saya pun guna perkataan kacukan. Binatang yang dikacuk lah, bolehlah dikacukan tu. Kuda jantan campur keledai betina. Ya? Kuda betina dengan keledai jantan. Kakak dapat daripada mana informasi tu? Kalau kita rujuk pada perbincangan Imam Ibn Al-Qayyim, disebutkan bahawa keledai jantan campur kuda jantan campur keledai betina. Tapi saya tak tahulah kan, kalau sekiranya di situ ada pendapat-pendapat yang berbezalah. Okey. Tapi tak apalah. Yang penting kita tahu dia adalah binatang yang dikacuk tadilah. Mungkin keledai betina dengan kuda jantan, mungkin kuda jantan dengan mungkin kuda betina dengan keledai jantan kan. Antara keduanya sama je kot kalau keluar. Sama je kot ya kalau keluar. Allahu'alam ya di situ penerangannya. Tapi yang penting burak ini, okey, burak ini disebut sebagai binatang tunggangan yang berwarna putih. Kemudian dia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bagal. Baik, jadi Nabi kata ketika Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi dengan burak itu, Nabi naik, ya, burak tu Nabi naik, kemudian farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Dengan burak tersebut berlakulah Isra'. Ini kita panggil sebagai Isra'. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Boleh rujuk juga dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, ya, ada Allah sebutkan tentang perjalanan ini, surah Al-Isra' daripada ayat yang pertama. Tapi dalam hadis juga disebutkan, dijelaskan kepada kita apa yang berlaku di situ. Bila Nabi SAW, Nabi kata ketika aku sampai di Masjidil Aqsa itu, Nabi tambat burak tu tadi kan di tiang masjid, lalu Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi solat 2 rakaat. Setelah selesai solat 2 rakaat, Nabi kata Jibril datang kepada Nabi bawa arak dan juga susu. Minta Nabi pilih. Jadi Nabi pilih susu. Ya, bila Nabi minum susu tu, Nabi pilih susu tu, Jibril kata engkau telah memilih sesuatu yang dinamakan sebagai fitrah. Engkau telah memilih sesuatu yang dinamakan sebagai fitrah. Jadi Nabi kata setelah itu, bila selesai apa yang berlaku Isra' tadi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, berlakulah peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Berlaku peristiwa Mi'raj, Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tadi, araja bina ila sama'i. Jadi kami naik, maknanya Nabi naik, menaiki burak itu tadi kan, bersama dengan malaikat Jibril ke langit. Saya nak pendekkan ceritanya begini. 7 lapis langit itu, ya, pintunya dibukakan kepada Nabi SAW. 7 lapis langit. Jadi ketika Nabi katalah sampai ke langit yang pertama. Sampai ke langit yang pertama. Jibril ni minta agar dibukakan pintu langit yang pertama. Kan? Jadi ditanya kepada Jibril, siapa dengan engkau? Jibril kata Muhammad. Okay, Muhammad. Adakah dia memang diizinkan untuk diberikan keizinan tu kan untuk ni? Jadi Jibril kata ya, dia diberikan keizinan. Lalu dibuka pintu langit yang pertama. Ya, pintu langit yang pertama itu dibuka. Setelah dibuka, Nabi kata apa? Dia berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sambut dia kan, lalu doa dia. Doakan yang kebaikan-kebaikan kepada Nabi SAW. Seterusnya, Nabi kata, kami naik ke langit yang kedua. Keadaannya sama, dialognya sama ya.
Bila Jibril nak masuk tu, minta buka pintu langit yang kedua, ditanyakan lagi siapa bersama dengan engkau, diberitahu Muhammad bersama dengan aku, kemudian ditanya lagi kepada Jibril, adakah dia memang diizinkan? Yes, dia diizinkan. Bukan yes itu ayat saya. Ya, dia diizinkan. Ya, dia diizinkan. Jadi dibuka pintu tu. Jadi setiap langit ini, dialognya sama. Jadi saya tak nak ulang banyak kali dialognya. Sebab kalau rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan secara jelas. Ya, dialog yang sama, ungkapan kata yang sama, namun Nabi jumpa dengan Nabi yang berbeza. Okey? Nabi jumpa dengan Nabi yang berbeza. Tadi langit yang pertama, Nabi jumpa siapa? Nabi Adam AS. Di langit yang kedua, Nabi jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Langit yang ketiga, Nabi jumpa Nabi Yusuf AS. Di langit yang keempat, Nabi jumpa dengan Nabi Idris AS. Nabi naik ke langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi naik ke langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi lihat Nabi Ibrahim ini, dan semua nabi-nabi ini, ya, mereka menyambut Nabi Muhammad SAW, lalu mereka doakan dengan kebaikan kepada Nabi SAW. Nombor 5 Nabi Harun. Saya tertinggal nombor 5 ya. Nabi lain, okey. Nombor 5 ialah Nabi Harun. Langit kelima Nabi Harun AS. Langit yang keenam Nabi Musa AS. Dan langit yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Baik, terima kasih kakak. Langit yang ketujuh ini Nabi kata, dia nampak Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim ni dalam keadaan yang sedikit berbeza. Kata apa? Musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim, dia menyandarkan badannya ke di satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Okey. Nabi kata Baitul Ma'mur ni tempatnya setiap hari ada 70,000 malaikat yang akan keluar masuk dalam Baitul Ma'mur ni. Yang mana Nabi kata bila 70,000 malaikat itu, bila mereka dah masuk, mereka tak akan masuk lagi ke tempat tersebut. Ini untuk menunjukkan betapa ramainya bilangan malaikat yang Allah miliki, yang berada di bawah penguasaan Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi kata, "Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha." Nabi kata, kemudian aku pun pergi ke Sidratul Muntaha, yang mana disebutkanlah ya penjelasan tentang keadaannya, pintu tingkapnya seperti telinga gajah, buah-buahannya yang pelbagai dan sebagainya. Okay, nanti boleh rujuklah ya dalam hadis itu. Baik, kemudian kita dapati Nabi SAW pada masa inilah Nabi diwahyukan dengan perintah solat 5 waktu. Tapi asalnya berapa? 50. Ramai orang tahulah kisahnya kan? 50. Asalnya 50 waktu. Nabi pada masa itu Nabi ambil sahaja perintah tersebut. Kan lalu Nabi bawa turun. Bila bawa turun tu Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Okey, Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, di situlah Nabi Musa perintahkan kepada Nabi SAW agar naik kembali ke langit, minta supaya Allah kurangkan jumlahnya. Jadi berlakulah ya, Nabi turun naik kan. Daripada 50, Nabi kata kurang kepada 5, ada juga riwayat yang kata kurang kepada 10. Tapi yang penting dalam pelbagai riwayat ini akhirnya ia kurang menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata naik lagi minta dengan Allah. Kurangkan. Itu kalau nak turun berapa tu? Kalau agak-agak Kak Dewi diberikan dengan pilihan nak dikurangkan berapa tu? Tak, malu. Alhamdulillah ada rasa malu tu. Sebab begitulah Nabi SAW. Bila Nabi Musa kata naik lagi mintakan dengan Allah, Nabi SAW kata apa? Aku malu dengan Allah. Akhirnya ada dengar suara, Allah kata bunyi suara tu, sebutkan itulah yang telah aku tetapkan ke atas hamba aku untuk mereka laksanakan solat
5 waktu itu. Saya pendekkanlah ya, hadisnya begitu Kak. Dan sebenarnya hadisnya panjang lagi. Tapi saya pendekkan begitu secara kesimpulannya sedemikian. Baik, apa sebenarnya yang ingin kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Jika kita lihat kepada penerangan yang diberikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, dalam kitabnya, beliau jelaskan kepada kita begini. Peristiwa Isra' Mi'raj itu untuk menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berikan satu bentuk penghormatan kepada Nabi, iaitu takriman. Ya, takriman minallahilah. Begitu. Ya, Syekh Al-Buti rahimahullah menggunakan perkataan tersebut. Takriman minallahi ta'ala lah. Iaitu untuk menunjukkan satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di samping takriman tadi ya, di samping penghormatan itu, beliau juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan untuk tajdidan li'azimatihi wa thabatihi, untuk memperbaharui keazaman dan keteguhan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat tadi sebelum peristiwa Isra' Mi'raj kan berlaku banyak ujian demi ujian. Nabi pun berada dalam keadaan yang sukar, kan, jiwanya tak berapa mantap, jiwanya keluh kesah. Jadi di sini Allah takdirkan dengan mukjizat ini untuk mengangkat kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang down tu tadi. Untuk Nabi rasa teguh jiwanya. Keazamannya. Macam kita kan, hidup kita bila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ujian demi ujian, kita rasa down. Dan kita perlu untuk naikkan diri kita. Ya, kita perlu nak upkan balik diri kita ni, nak bangunkan diri kita kembali. Jadi Nabi juga begitu. Sebab itu, dalam hidup kita ini kita perlukan dua ni. Iman dan ilmu. Ketika kita berhadapan dengan ujian demi ujian. Pada saat kita dalam keadaan yang down tadi kan, bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian demi ujian itu? Nak hadap je gitu, boleh, hadap je, tak apalah, hadap je lah. Apa nak jadi, jadilah ustazah, saya tak kisah, jadilah. Tak boleh. Sebab kita belajar daripada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan ujian demi ujian. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, pertama sekali, bila kita kata tentang iman, kita mesti yakin tentang takdir Allah. Apa yang berlaku, ujian ini ia adalah takdir Allah. Kita yakin sebab takdir Allah ni adalah rukun iman kita kan. Rosaknya rukun iman, rosak akidah kita. Jadi tak boleh kita ini mempertikaikan takdir Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan? Kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kita ini, takdir setiap makhluk 50 bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Takdir begitu. Allah dah tetapkan lama dah takdir hidup kita ni. Jadi sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, apa yang berlaku, walaupun kita kata umpama langit yang menimpa bumi, menimpa kepala kita ni kan, kita yakin ini adalah takdir Allah dan Allah itu Maha mengetahui di atas setiap takdir yang Allah tetapkan dalam diri kita. Jadi sebab itu jangan kita ni buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah untuk kita melanggar takdir Allah itu tadi. Kita tak boleh terima takdir. Kita jumpa bomoh. Ketawa Kak Som. Ya, ada orang begitu kan? Kenapa saya tak kahwin dengan dia? Betul ada orang gitu.
dia tak boleh terima. Kenapa saya tak kahwin dengan dia? Saya tak boleh terima. Kita jumpa bomoh. Boleh-boleh nak kahwin dengan perempuan tu. Contohlah kan. Sebab tak boleh terima takdir tu tadi. Kalau kita kata kalau tak dapat pun tak apalah. Yang penting yang dia susah. Maknanya apa? Mana letak keimanan kita terhadap ujian tadi? Allah uji kita tadi. Apa yang kita buat, orang kalau ada iman, dia tak buat perkara-perkara syirik. Tak buat perkara-perkara syirik. Dia akan terima. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bukan jodoh, nak buat macam mana sudahlah kan. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita tentang syirik ini, jangan buat. La taqtul kuhan. Jangan kalian datangi bomoh ni. Sebab bomoh tu bukan Tuhan. Walaupun kita kata, oh dia ada kuasa Ustazah. Dia kan Ustazah, kalau dia tengok gambar saya dekat Facebook, dia dah tahu dah. Oh Sakinah ni bila dia kahwin. Gitu keadaan dia. Dia boleh tahu gitu Ustazah. Bila tengok gambar kita, dia dah tahu dah Ustazah. Dia bukan Tuhan. Dia tak tahu bila kita kahwin, bila kita mati, apa takdir kita yang berikutnya. Sebab itu orang yang beriman, dia berhadapan dengan ujian itu, dia ada keimanannya tadi kan, dia tak buat perkara-perkara syirik tadi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga larang. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah kata apa? May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atasnya dengan syurga dan Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Sebab itu kita sebagai seorang muslimah perlu belajar, perlu ada ilmu. Kita kalau belajar, kita ada ilmu dan kita faham dengan ilmu kita, kita akan berhadapan dengan ujian tersebut dengan ilmu. Kita tak ikut nafsu kita. Orang yang tidak ada ilmu, setiap tindakannya akan berlandaskan kepada nafsunya. Dia ikut suka hati dia, apa yang dia hendak, apa yang dia rasa itu betul. Sedangkan agama mengatakan ia adalah perkara yang salah. Jadi tugas kita sekarang ini ialah belajar banyak-banyak. Supaya kita jadi muslimah yang ada ilmu, dengan ilmu itu tadi ia akan membantu kita dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian demi ujian. Kerana kita juga yakin sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan pada diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kefahaman, kebaikan dalam hal agama untuk diri dia. Itu yang kita hendak. Kerana bila kita ni jadi orang yang ada ilmu, kan, ia akan bantu kita untuk beramal soleh. Walaupun kita berhadapan dengan ujian demi ujian, yang kita kata bertimpa-timpa sehingga kita tak mampu untuk bernafas. Kita akan tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Ya. Dan kita akan ada adab ketika berhadapan dengan ujian itu tadi. Orang yang beriman ketika dia berhadapan dengan ujian demi ujian, dia tak terpekik, terpekau. Ya, dia tak pekik-pekik. Dia tak tanya, kenapa Allah uji saya? Kenapa bukan Kak Som? Macam itulah kan, tiba-tibalah. Kita pekik-pekik, tak boleh terima. Koyakkan baju ke apa kan, orang perempuan. Make up baik-baik, susun cantik, habis berterabur. Nanti kena susun balik kan. Ini adab namanya ketika kita berhadapan dengan ujian itu tadi. Kita tak jadi orang yang menyalahkan takdir kan tadi kan? Ini adabnya. Tak terpekik-pekik, tak menyalahkan orang lain. Ya, kita tak letakkan sesuatu keadaan yang mana sebab engkau mak aku mati ke apa. Kita tak kata gitu. Ini adab. Namun, kena ingat begini. Dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian demi ujian itu tadi, kita tak boleh biarkan diri kita terus-terusan berada dalam keadaan sedemikian. Dia mesti ada usaha. Mesti ada usaha untuk selesaikan masalah itu. Ya? Usaha yang mana kita ni, kalau Allah takdirkan kita hidup susah kan, dah macam mana, dah memang takdir Allah. So Sakinah pun cakap kita kena yakin dengan takdir Allah. Kita pun biarkan dia susah. Boleh? Tak boleh.
Sebab itu bukan cara Nabi berhadapan dengan ujian. Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang berhadapan dengan ujian demi ujian ini, ya, dia adalah mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk dapatkan sesuatu yang boleh memberikan manfaat dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kita ni Allah takdirkan kita berhadapan dengan penyakit contohnya, usaha untuk kita sembuhkan sakit kita. Ini juga antara kita panggil sebagai sesuatu perkara yang kita beramal dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, tak apalah, yakin ni takdir Allah, tak apa saya. Itu keadaannya. Tapi orang beriman yang ada ilmu, dia tak biarkan. Dia akan usaha untuk keluarkan dirinya daripada permasalahan itu. Maka sebab itu kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita dengan sabar. Dalam Al-Quranul Karim ada banyak ayat-ayat Al-Quran tentang sabar. Dalam hadis Nabi SAW juga banyak perintahkan kepada kita tentang sabar itu tadi. Dan jangan lupa doa banyak-banyak kepada Allah. Bila kita susah, bila kita banyak ujian, Allah nak dengar bagaimana doa kita yang kita panjatkan kepada Dia. Sebab itu juga yang Nabi SAW lakukan. Bila baginda susah, baginda banyak berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita ni, umat Nabi SAW dengan doa demi doa yang Nabi ucapkan secara khusus. Ini doa apabila orang berhadapan dengan kesusahan. Contohnya doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghith. Nabi SAW apabila Nabi berhadapan dengan ujian, dengan kesusahan, Nabi baca doa ini. Ya, Nabi baca doa ini. Minta pertolongan Allah. Dengan apa? Sebab tu tadi saya kata Allah nak lihat bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika kita susah. Pada saat kita susah, kita banyak puji dan puja Allah. Nampak ya, pada ayat ini Nabi sebut apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini kita puji Allah, kita puja Allah dengan sifat-sifat Allah. Yang mana kita kata Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Kita minta begitu kepada Allah. Dan Nabi SAW juga ajarkan kepada kita dengan doa yang lain. Kita minta Allah perbaiki setiap urusan kita. Kita susah, kita ada masalah, kan? Kita tak tahu nak buat macam mana sekarang ni. Pertama sekali yang perlu kita minta ialah kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebab itu kita minta Allah perbaiki semua urusan kita, mana yang salah, mana yang mungkin kita ni tersilap. Ya, ketika kita menjalani kehidupan kita, kita minta Allah bantu kita untuk perbaiki semua urusan kita. Dengan doa yang Nabi ajarkan, Nabi kata apa? Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka Engkau janganlah serahkan untuk diri aku ini walaupun sekelip mata. Setiap urusan kita biarlah Allah yang settlekan, Allah selesaikan. Kita tak nak settlekan urusan itu. Sebab ia akan jadi kacau bilau kalau kita ni yang pegang setiap urusan kita. Tapi bila kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita minta Allah yang perbaiki, Allah uruskan semuanya. Dengan doa ini sendiri kita minta tadi kan, aslih li sya'ni kullah. Maka dengan itu kau perbaikilah semua urusan aku. La ilaha illa ant. Nampak ya, ini iman. Dalam iman ini ada ilmu. Kita kata apa? Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Bila kita minta Allah perbaiki setiap urusan kita, jangan lupa kita minta Allah beri ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah telah ambil dari kita itu tadi. Sebab itu dalam doa yang lain, Nabi kata tidak
ada seorang pun yang bila Allah berikan kepada dia dengan musibah, dengan ujian, lalu dia ucapkan doa ini sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Kita pertama sekali kita ucapkan istirja kita ya, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan diri kepada Allah. Setelah itu apa yang kita ucapkan? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada aku di atas ujian yang kau berikan. Kita bila Allah berikan ujian, jarang kita minta pahala pada ujian kita. Dan kita tahunya nak nangis, nak marah. Itu kita tahu. Kan? Tahu nak nangis, nak marah, nak pekik-pekik. Itu je tahu. Tahunya nak letak status dekat Facebook. Kan? Itu yang kita tahu. Itu yang kita fikir dulu tahu. Kalau kita ni Allah berikan ujian. Ya? Kita nak ngadu itu. Tapi kita jarang minta Allah berikan pahala pada ujian kita. Sedangkan itu yang Nabi ajar kepada kita. Nabi kata apa? Di sini doanya minta pada Allah, ya Allah kau berikanlah pahala pada ujian yang kau berikan pada aku. Dan wa akhlif li khairan minha. Kau gantikanlah ia dengan yang lebih baik. Apa-apa yang Allah ambil dari hidup kita ini, ia mesti ataupun ia pasti ada gantinya. Cuma kita saja yang tak tahu. Ya, cuma kita saja yang tidak tahu. Sebab itu kita minta kepada Allah, bila Allah ambil yang A, Allah berikanlah ganti yang B, dan B itu kita minta ia lebih baik daripada yang A. Allah pasti akan beri. Sebab tu Nabi kata apa? Mereka yang doa dengan doa ini, maka dia akan dapat yang lebih baik daripada apa yang telah Allah ambil. Begitu keadaannya. Dan beginilah cara Nabi SAW berhadapan dengan ujian demi ujian. Di samping kita berusaha untuk mengangkat kembali keadaan diri kita yang kita rasa dah berada di bawah. Ya, tapi jangan lupa, dalam keadaan kita nak mengangkat diri kita tersebut, kita perlukan iman, kita perlukan ilmu. Kerana iman dan ilmu kita akan bawa kita menjadi seseorang yang beramal dengan amalan yang betul ketika berhadapan dengan ujian itu tadi. Antaranya, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah, minta Allah takdirkan yang baik-baik pula. Inilah dia antara cara bagaimana ujian itu boleh membentuk diri kita menjadi seorang Muslim yang salihah, menjadi seorang Muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah, selesai kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya, ada manfaat yang kita peroleh. Begitu juga dengan teman-teman kita di rumah. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan risau. Ya, sebab nanti saya tahu kalau saya tak berikan notanya, mesti ada yang minta nanti setelah itu. Ya, jadi saya dah letakkan di link tu, mungkin di Facebook Live kita juga, pihak masjid telah letakkan pautan di Facebook Live, jadi boleh dirujuk ya, ataupun dimuat turun pada pautan yang telah diberikan. Baik, kita pun tak boleh, kita dah lama tadi kan, saya pun start lambat sikit tadi. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.